So previously dalam sekolah DLP semua kelas adalah dalam bahasa Inggeris. So Fadlina comes along, dia nak mungkin placate pejuang bahasa kebangsaan yang tidak setuju dengan DLP. Dia kata tak apalah, salah satu daripada kelas dalam sekolah tersebut boleh buat dalam bahasa Melayu, tak sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. Dan dia juga telah keluarkan kenyataan bahawa tiada masalah bagi sekolah yang telah melaksanakan program 100%, manakala bagi yang melaksanakan DLP 100% bagi tahun ini, kita teruskan, tak ada masalah. Jadi bercanggah sikit, kita tak tahu di mana pendirian beliau. Tetapi ada kebimbangan di kalangan mereka yang sokong DLP, khususnya NGO Kumpulan Bertindak Ibu Bapa bagi Pendidikan PAGE, yang menggesa bahawa pelaksanaan DLP itu harus diteruskan seperti mana yang sedia ada, iaitu kalau 100% DLP di sekolah tersebut, 100% DLP lah. Sebab ada kebimbangan di kalangan PAGE yang menjadi NGO yang memperjuangkan program DLP ini, bahawa kenyataan Menteri satu kelas adalah satu tanda bahawa DLP ini akan di phase out. First of all, Syaril, dengan pengenalan yang agak panjang lebar daripada saya, I hope I was clear. Apakah pandangan Syaril berkenaan dengan DLP dan sama ada DLP ni perlu diteruskan, perlu di phase out ataupun perlu di expand? Saya fikir sebelum saya jawab tentang pandangan, saya nak bawa satu dimensi KJ, iaitu dimensi politik lah terhadap perbahasan dan perdebatan ini. Contoh dalam episod lampau kita cakap tentang soal kesetiaan Melayu bukan Melayu, dan kita ada pandangan kita tentang isu itu. Dalam hal ini saya nampak ada mirip itu juga, ada the political dimension. Kerana yang memperjuangkan anti-DLP, kalau kita boleh mudahkanlah, yang anti-DLP ni adalah kita tengok nama-nama dan juga kelompok-kelompok daripada Majlis Perundingan Melayu Malaysia, daripada Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia, daripada Pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia. Okeylah, pensyarah tak apa, tapi dua entiti tadi saya sebut. Contoh kepada organisasi, entiti dan kelompok yang cara mereka melihat pembinaan negara bangsa ini amat-amat berkait kepada soal pemerkasaan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu, bahasa Malaysia sebagai bukan hanya bahasa yang paling utama, tapi kalau boleh satu-satunya bahasa yang menjadi bahasa rasmi, yang menjadi bahasa yang digunakan apatah lagi dalam sistem pendidikan awam. Yang pro DLP dan pro PPSMI dulu, zaman Tun Mahathir dulu, adalah PAGE, iaitu Kumpulan Bertindak Ibu Bapa dalam hal pendidikan, dan nama dia PAGE pun dalam bahasa Inggeris. Jadi boleh membayangkan kelompok itu adalah kelompok yang dalam penyampaian berita, dalam kenyataan mereka menggunakan bahasa Inggeris. Dan ada persepsi, saya fikir dekat juga dengan realiti persepsi ini, bahawa PAGE dan juga NGO-NGO ini adalah NGO yang berpusat di kawasan bandar, yang berpusat di kawasan, dan ahli-ahli anggota-anggotanya mungkin lebih grup bangsa, grup Bukit Damansara dan sebagainya lah. Sorry kalau tak betul, tapi saya rasa itu persepsi dan ada kebenaran, elemen kebenaran di situ. Jadi there is a political dimension dalam hal ini yang lain daripada penjelasan panjang lebar KJ tentang the practicality of it. Sebab KJ membawa soal practicality. Adakah praktikal untuk kita buat PPSMI, DLP, adakah kita ada cukup tenaga pengajar dalam satu sekolah itu? Dan dengan DLP ni, di mana ada decentralization, tidak ada pemusatan keputusan kepada Putrajaya ataupun pada pusat, membolehkan ibu bapa dan juga community di satu lokasi itu dengan pengetahuan sama ada guru yang layak, dengan pengetahuan bahawa memang ada anak-anak dan juga ibu bapa yang nak perkara itu berlaku, maka ia berlaku. Maka ia akan memudahkan soal practicality. Itu kompromi mungkin DLP. Tapi itu semua saya fikir, bukan saya kata tak penting, saya rasa itu cara kita patut buat keputusan. Tapi realitinya adalah that is not the biggest factor. The biggest factor adalah the politics. Dan dalam hal politik ini, apabila kita dilihat memperjuangkan DLP ataupun PPSMI, ia akan dikaitkan dengan jati diri kenegaraan ataupun jati diri kemelayuan yang mungkin tidak cukup tinggi. Saya bagi komen hari itu KJ tentang jangan persoalkan kesetiaan orang bukan Melayu semata-mata tak boleh cakap bahasa kebangsaan dengan fasih pun orang dah
Saya dah agak dah. Mesti ada grup-grup yang akan mempersoalkan apa Syahrir ni tak cukup identiti Melayu. Tapi maksud saya lah itu contoh je. Contoh di mana apa saja pandangan dan pendirian yang sebenarnya berasaskan practicality dan pragmatism akan ditafsir dan disalah tafsir sebagai adakah you cukup Melayu ataupun you tak setia pada negara. Anyway, itu adalah caveat panjang lebar saya kepada soalan asal KJ. Adakah saya menyokong DLP ni diteruskan ataupun dihentikan? Saya sokong apa yang asal, iaitu biar komuniti setempat menentukan. For that reason yang saya dah hint, soal practicality, because if you are from Bukit Damansara and you nak DLP dalam SKBD, kemungkinan besar cikgu-cikgu yang kat situ memang boleh buat. Tapi kalau kita buat DLP ni di mungkin di kawasan luar bandar, di luar Lembah Kelang, dan tak ada demand untuk perkara itu, kita buat juga benda itu, guru-gurunya tak ada, tahap asas bahasa Inggeris untuk kanak-kanak di situ pun belum bersedia untuk DLP, maka tidak akan berjaya. So saya fikir itu adalah kompromi yang berasaskan practicality, yang tidak menggantikan tempat bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi, kerana ia tetap akan menjadi bahasa pengantar dalam subjek-subjek yang lain, dan ia memberikan flexibility kepada sekolah-sekolah dan komuniti setempat untuk menetapkan. Saya cuma nak check sikit Syaril di situ, bahawa ya betul DLP mungkin permintaannya tidaklah tinggi di kawasan-kawasan pedalaman, tetapi saya just nak list sikit supaya kita jangan ingat DLP ni, saya rasa orang yang dengar, yang hantar anak ke sekolah kebangsaan ataupun yang tahu tentang perkara ni memang sedia maklum. Tetapi sekolah-sekolah yang menyediakan DLP, contoh sekolah kebangsaan Jasin, sekolah kebangsaan Merlimau. Yes, true. So not fair kalau kita not fair lah kalau sekolah kebangsaan Senaling di Negeri Sembilan, sekolah kebangsaan Sirusa, kampung sekolah kebangsaan Taman Seri Rembau. So I think not fair lah kalau kita kata benda ni permintaan di bangsa saja. Betul. That's a fair push. Saya rasa ada keyakinan dan permintaan daripada banyak tempat yang nak melihat program ini berjaya. So I think to me more it was a resource issue lah. Kalau kita nak buat di seluruh sekolah kebangsaan memang tak praktikal. Tapi kalau sekolah itu sedia dan ada sumber dan sokongan, boleh dibuat. Teruskan. Tapi apa yang boleh kita buat KJ untuk meredakan kekhawatiran pejuang-pejuang bahasa kebangsaan bahawa ini adalah satu usaha dan inisiatif yang mengurangkan kepentingan dan martabat? Memang tak boleh. Ini existential issue. AOB. So kami ni adalah haluan tengah lah. Kami adalah geng kelabu. Geng kelabu, haluan tengah. So dia bukan kita tak ada pendirian, tak. Tapi kita rasa ada ruang kelabu yang lebih baik daripada hitam atau putih. DLP ni klasik program dasar ataupun cadangan program yang sentris. Dia tak PPSMI, paksa semua buat macam Mahathir. Dan dia tidak juga menutup ruang macam pejuang bahasa kebangsaan. So Najib came up with the perfect centrist. That's why kita sokong dia pada penggal pertama lah. Pendekatan dia penggal pertama. Nice caveat. So to me ini adalah satu contoh program yang mengambil haluan langkah tengah yang berhikmah dan juga memberi devolved decision making kepada masyarakat setempat. Okay. So I think kita harap bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia boleh menjelaskanlah apa sebenarnya hala tuju DLP ini. Sebab seperti mana yang dibangkitkan oleh Page tadi, mereka nak melihat bahawa garis panduan itu kekal, sumber dan juga peruntukan masih lagi disalurkan, dan parent juga ada kepastian, ibu bapa juga ada kepastian bahawa inilah senarai sekolah-sekolah yang akan teruskan DLP untuk tahun-tahun yang akan datang. Sebab saya nampak balik kepada poin Syaril, Yang Muhammad Fadlina Siddiq, iaitu Menteri Pendidikan, dia ada latar belakang yang mungkin dilihat fair ataupun tidak andaian dia. Arwah bapa dia, Datuk Siddiq Fadil, pejuang kepada antara lain bahasa kebangsaan. So ada persepsi yang melihat bahawa dia mungkin lebih ke arah pandangan pejuang-pejuang bahasa kebangsaan. Dan sebab itu kita pun tak jelas, pendirian dia pun samar sebab ada
ni kenyataan yang sedikit bercanggah daripada apa yang disebut. So saya rasa Menteri dan juga Kementerian Pendidikan mesti keluar satu keputusan yang jelas yang dinantikan oleh ibu bapa